Pak Cik Mak Cik Otok Arung, berdasarkan satu rahsia sulit yang cukup panas. Ada seorang banduan VVIP di sesebuah negara yang sebenarnya sudah dapat pengampunan khas di negara tersebut. Berdasarkan intelligent information, ada seorang banduan VVIP yang sangat-sangat bertuah dapat pengampunan khas di dalam sesebuah negara. Maka akhirnya banduan VVIP itu tidak disumbat dalam penjara. Kalau anda semua perasan, banduan VVIP itu tidak digari tangannya, tetapi banduan penjenayah lain pasti dan pasti tangan mereka digari apabila naik turun mahkamah. Kenapa banduan VVIP itu tidak digari tangannya dari hari pertama masuk kandang mahkamah sehingga hari ini disabitkan bersalah, tak digari tangannya? Mari saya terus terang, mari saya bocorkan satu rahsia sulit yang paling dahsyat. Sebenarnya Pak Cik Mak Cik Otok Arung, banduan VVIP itu sudah dapat pengampunan khas. Oleh hal demikian, rakyat dalam sesebuah negara itu sangat-sangat terkejut. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Perkara ini bukan berlaku baru hari ini. Pengampunan khas ini sudah berlaku sewaktu Perdana Menteri dulu-dulu lagi dalam sesebuah negara tersebut. Soalannya, siapakah banduan VVIP itu yang sudah dapat pengampunan khas dalam sesebuah negara? Kalau Pak Cik Mak Cik Otok Arung lebih cerdik dan bijaksana, Pak Cik Mak Cik Otok Arung rasa-rasalah siapakah banduan VVIP yang sudah dapat pengampunan khas sehingga tangannya tak boleh digari, jasad badannya tak boleh disumbat dalam bilik penjara, dan dia tetap menjadi tahanan rumah sampai bila-bila dapat layanan khas seperti seorang raja. Inilah kelebihan banduan VVIP tersebut dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Sama ada anda sakit hati atau cemburu, saya hanya menyampaikan kebenaran. Banduan VVIP itu bukan sahaja jadi tahanan rumah semata-mata selama ini. Banduan VVIP itu sudah dapat pengampunan khas sebenar-benarnya. So, semua perbicaraan mahkamah, keputusan mahkamah hanyalah wayang semata-mata.
kuasa dan pengaruh banduan penjenayah VVIP itu memang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun dalam sesebuah negara itu. Sebab itu, banduan penjenayah VVIP dapat pengampunan khas. Perkara ini tidak boleh diumumkan kepada seluruh dunia. Tetapi biarlah saya yang bocorkan agar pakcik-makcik Otok Arung tidaklah menjadi otak lurus bendul macam pembaris. Game real politik itu sifatnya adalah satu percaturan kuasa yang penuh dengan kejutan dan plot twist. Dan inilah salah satu plot twist yang perlu saya dedahkan kepada seluruh dunia. Selain itu juga, tidak ada mana-mana wartawan seluruh dunia maupun media seluruh dunia yang dibenarkan merakam di kawasan penjara banduan VVIP itu. Di hari pertama banduan VVIP ini dijatuhkan hukuman dan disabitkan bersalah, wartawan-wartawan dan media-media seluruh dunia tidak dibenarkan masuk dalam perkarangan penjara maupun dalam penjara untuk merakamkan jasad badan banduan penjenayah VVIP merasmikan penjara. Kenapa wartawan dan media-media tak boleh merakam sewaktu banduan penjenayah VVIP itu check-in penjara? Saya ada jawapannya. Berdasarkan Secret Information High Credibility, selepas banduan VVIP yang sangat-sangat powerful itu didapati bersalah 1 tahun lalu di dalam sesebuah negara, wartawan dan media-media seluruh dunia tak boleh membuat rakaman khas, kerana hakikatnya banduan penjenayah VVIP itu tidak disumbat dalam penjara. Banduan VVIP itu hanyalah tahanan rumah yang bertaraf hotel 5 bintang. Ramai yang marah dan mengamuk apabila perkara ini saya dedahkan dan bocorkan. Saya tidak ada sebut nama orang itu dan saya tidak ada sebut nama negara tersebut. Tetapi saya pelik kenapa orang marah dan mengamuk. Ini bukan kali pertama banduan penjenayah VVIP di seluruh dunia tinggal di dalam penjara, tinggal dalam tahanan rumah bertaraf hotel 5 bintang. Ada ramai banduan penjenayah VVIP di seluruh dunia yang sebenarnya tidak tinggal dalam penjara rakyat marahin. Maka bertitik tolak daripada perkara tersebut. Saya kira rakyat perlu menambah ilmu pengetahuan tentang selok-belok penjara banduan VVIP yang hanya sekadar menjadi tahanan rumah hotel 5 bintang. Di samping itu juga, banduan VVIP yang sangat terkenal ini
Kalau anda semua masih ingat, walaupun dia tak ada penyakit, dia boleh masuk hospital bila-bila masa. Kenapa? Hal ini kerana inilah layanan istimewa, layanan khas untuk banduan VVIP tersebut. Ramai rakyat di negara itu tidak tahu banduan VVIP ini ada rutin masaj hari-hari. Dia orang kaya triliuner mah. Dia urut badan hari-hari seperti seorang raja. Dia hanya goyang kaki sebagai tahanan rumah banduan penjenayah VVIP. Oleh hal demikian, ini antara rahsia-rahsia sulit yang perlu saya kongsikan agar rakyat celik politik. Jangan cepat melatah dan jangan terlalu ikut emosi pakcik-makcik otak aru. Inilah real politik. Seorang banduan penjenayah VVIP jadi tahanan rumah, tangannya tidak digari, naik turun mahkamah. Dia boleh pergi hospital sekalipun tidak ada penyakit. Tetapi banduan-banduan penjenayah lain yang bertaraf low class tidak dapat layanan yang sama. Bukankah dunia itu sememangnya tidak adil, pakcik-makcik otak arum? Seperti apa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran. What you expect dekat dunia ini? So, pengajarannya, marilah kita beramai-ramai jadi penyamun perompak penyangat triliun A di dunia ini. Walaupun kita merompak, tetap tidak masuk penjara. Kita tetap dihantar ke hotel 5 bintang. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan ia sememangnya terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhir kata, percaya ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu bukan masalah saya sebagai kingmaker baru politik dunia dalam menyampaikan kebenaran. Saya ingin tegaskan, banduan penjenayah VVIP itu sebenarnya sudah pun dapat pengampunan khas. Sebab itu dia tidak disumbat dalam penjara. Dia tetap menjadi tahanan rumah hotel 5 bintang semata-mata. So, selamat menikmati wayang-wayang politik dunia yang cukup dahsyat dan cukup sadis ini. Sekian. Terima kasih.